Okay, hai semua, saya Nutritionist Safia daripada bahagian pemakanan Kementerian Kesihatan Malaysia. Okay, hari ni kita just nak borak santai lah tentang topik berkaitan pemakanan. You boleh tanya kalau ada soalan nak tanya dan kita akan cuba jawab. So far hari kedua puasa, semua okey ke? Masih bertenaga, dah pukul 3 petang. Harapnya semua bertenaga dan masih ceria-ceria selalu lah. Okay. Suara bergema. Suara bergema. Suara bergema tak? Dalam video ni suara bergema. Dia macam bergema sikit lah. Suara bergema. Dah okey dah? Okey. Okey, sepatutnya petani yang akan bagi talk adalah Puan Rozalina, tapi atas faktor-faktor dapat dielakkan, saya akan gantikanlah Puan Roza untuk sesi borak santai kita pada petani lah. Okey, biasanya kan bulan Ramadan ni kita isu yang selalu orang perkatakan pada bulan Ramadan ni yang berkaitan dengan pemakanan. Okey, suara dah okey? Terima kasih kepada Kori, Alif Abdullah, Wawa Farah, Hurun Ain. Okey, Roslan, Cik Ros, terima kasih kerana bersama kami petani. Okey, kita cerita sedikit lah tentang apa yang penting untuk bulan puasa ni kan. Okey, kalau sebelum kita cerita tentang apa yang kita perlu makan, okey, apa yang kita perlu lakukan untuk apa tip-tip tentang pemakanan sihat semasa bulan Ramadan ni kan. So kita kena tahu dulu apa manfaat bulan puasa ni kepada kita. So kalau macam zaman dahulu kan, orang siap pergi berperang lagi pada bulan puasa kan. So maksudnya nak kata bulan puasa ni kita tak ada alasan lah untuk kita macam bermalas-malasan, letih-letih, okey. Okey, dari segi kesihatan pula kan. Okey, selain diwajibkan dalam Islam, diwajibkan umat Islam untuk berpuasa. Guys, saintifiknya dari segi kesihatan, puasa pun banyak memberi manfaat kepada kesihatan kita. Kalau kita tengok sekarang macam barat pun memperkenalkan apa dia? Intermittent fasting kan. So terlalu banyaklah teori-teori daripada barat mengenai intermittent fasting ni. Ada yang 8 jam, ada yang 12 jam, ada yang 16 jam, ada up to berpuluh-puluh jam pun ada. Okey, sebabnya semua kenapa? Semuanya nak kata tentang kebaikan berpuasa ni lah. Tapi tapi kita sebagai terutamanya orang Islam, kita ada puasa kita sendiri. Kita ada puasa sunat Isnin Khamis, kita ada puasa di bulan-bulan tertentu, dan sekarang kita berada di Ramadan. Ramadan pun kita diwajibkan berpuasa. So apa manfaat di sebalik puasa ni dari segi kesihatan? Okey, bila kita berpuasa, kita tahu kan kebanyakan penyakit disebabkan berpunca daripada perut. So, bila kita berpuasa selama berapa jam ni, antara manfaat yang kita boleh dapat daripada badan kita selain dia dapat mengawal paras gula, paras kolesterol daripada dalam badan kita, paras tekanan darah, semua dapat dikawal ketika kita berpuasa. Okey? Dan selain tu juga pernah dengar detoksifikasi kan? Okey, puasa juga ada kajian menunjukkan puasa ini bagus untuk detox badan. Kerana bila kita berlapar tu, kita menahan badan kita
lapar, so sel-sel kita ni akan mula diperbaiki. Maksudnya ada sel yang rosak tu dimusnahkan dan ada sel-sel diperbarui. Sel-sel baru sel-sel baru dihasilkan. So that's why lah kenapa puasa ni bagus untuk macam reset balik lah, detox balik badan kita semula daripada apa yang kita, apa perkara-perkara yang kita amalkan, makanan-makanan kita yang sebelum-sebelum ni kita amalkan, kesan dia dapat apabila kita berpuasa ni. So tapi kiranya bila puasa ni kita ada waktu-waktu tertentu saja yang kita boleh makan kan. So waktu makan kita di bulan puasa ni sangat terhad. Jadi bila terhad tu, jadi pemilihan makanan sewaktu yang dibenarkan tu, maksudnya sewaktu berbuka dan bersahur. Tapi terutamanya waktu berbuka dan waktu bersahur lah kan, sangat penting. Kerana apa? Sebab waktu makan terhad, so waktu yang dibolehkan makan tu sangat penting untuk kita buat pemilihan dengan sebaik-baiknya. Kerana kita perlu dapatkan makanan yang berkhasiat, kerana badan kita perlukan segala nutrien, vitamin, minerals yang diperlukan oleh badan tu sangat penting untuk badan kita berfungsi pada tahap yang optimum, untuk kesihatan kita juga berada pada tahap yang baik. Ialah bulan Ramadan kita nak perbanyakkan amal ibadah kan, so kita perlukan kesihatan yang baik. So bagaimana dapatkan kesihatan yang baik? That's why kita perlukan makan secara sihat. So maksudnya puasa dengan cara yang betul lah. Jangan puasa dengan cara yang betul tu macam mana? Nanti kita akan kupaskan. Okey, sebelum kita tengok, okey, terima kasih kepada siapa ni? Salmi, Yaksara. Okey, Julie Ahmad kerana join kami pada petang ni. Boleh kongsi-kongsikan dengan ramai lagi orang. Dan semoga dapat manfaat lah pada perkongsian kita pada hari ni lah. So kita balik pada tadi, banyak manfaat puasa ni dari segi kesihatan yang saya dah terangkan. So jadi pemilihan makanan waktu dibenarkan tu sangat penting untuk membekalkan nutrien dan vitamin, minerals dan macam-macam lagi lah yang diperlukan oleh badan untuk berfungsi dengan baik supaya kesihatan kita berada pada tahap yang optimal untuk kita beribadah. Jadi so konsep makan sihat ni macam biasalah, semua orang tahu haruslah seimbang, sederhana dan pelbagai. So macam mana orang kata seimbang tu? Seimbang tu biasa pun ramai dengar dengan konsep pinggan sihat Malaysia, suku separuh kan. So maksudnya dalam satu hidangan kita tu bukan hanya ada nasi dengan lauk je, pasti haruslah seimbang. Ataupun bukan hanya ada nasi satu pinggan dan sayur je pun tak seimbang. So haruslah ada kesemua kumpulan makanan yang diperlukan oleh badan kita. So suku adalah daripada kumpulan karbohidrat dan kuantiti yang disarankan. Suku adalah daripada kumpulan protein dan separuh daripada pinggan kita adalah daripada sumber sayur-sayuran dan buah-buahan. Itu adalah dinamakan seimbang. Maksudnya ada pelbagai kumpulan makanan dalam satu hidangan. So bagaimana pula kata sederhana. Sederhana maksudnya tidaklah berlebihan. Okey, kita makan ikut konsep pinggan sihat Malaysia tu pun suku-suku separuh pun dah kira konsep yang sederhana sebab ada porsi dia yang tertentu yang kita sarankan. Biasa kalau kita makan pinggan satu nasi, lauk sikit, sayur tak ada, kuah banjir, itu tak dinamakan sederhana, itu namanya berlebihan. So kita perlu ambil secara sederhana lah ikut suku-suku separuh tadi. So yang lagi satu adalah pelbagai. Apa maksudnya pelbagai? Maksudnya kalau hari ni kita dah makan contoh ayam, okay, esok kita tukar pula makan ikan. Okay, kalau hari ni kita makan sayur carrot, esok tukar sayur bayam, sayur kangkung, terung. Okay, kita pelbagaikan sebab setiap makanan tu dia ada khasiat dia yang tersendiri, okay, keunikan khasiat dia yang tersendiri yang memberikan manfaat kepada kesihatan. Tak ada satu makanan pun, okay, dalam satu makanan yang kita makan yang boleh memberikan kesemua nutrien yang perlukan oleh badan kita. Tak ada. That's why kita kena pelbagaikan sumber makanan kita untuk mendapatkan kesemua khasiat yang diperlukan oleh tubuh badan kita. Okey. Terima kasihlah yang hadir di ruangan chat TikTok Live Nutritionist KKM. Okay, kita tengok ada soalan tak? Okey. Dari Lancer 25, macam mana nak cukupkan air putih 2 liter sehari bulan Ramadan? Okey, betul. Okey, nanti kita akan terangkan lebih lanjut yang itulah. Okey, tadi kita dah terangkan pasal seimbang. Okey, selain seimbang tadi, suku-suku separuh ni kita combine dengan
air kosong. Okey, air kosong tu di bulan Ramadan, faktor yang sangat penting adalah supaya badan kita kekal hydrate. Maksudnya tak dehydrated. Okey, tak dehydrated tu maksudnya tak kurang air. Tapi macam mana nak pastikan kita cukup, macam mana nak tahu air tu cukup ke tak? Air yang cukup kalau ikut saranan panduan diet Malaysia bagi general healthy population adalah 8 gelas atau 2 liter sehari. Okey, kalau siapa yang minum gelas, kita pastikan cukup 8 gelas lah. Tapi kalau siapa yang guna botol, boleh pastikan 2 liter tu habis daripada berbuka hingga ke sahur. Okey, maksudnya bukan waktu sahur tu baru nak habiskan 2 liter, tak boleh Okey. Sebab kita kena agihkan waktu pengambilan air tu bermula daripada berbuka. Contohlah, daripada berbuka tu kita ambil 1 cawan, 1 gelas. Lepas tu kita solat maghrib, 1 gelas lagi. Lepas tu antara waktu terawih tu kita bawa lagi bekal air bersama-sama dan pastikan ada lagi pengambilan air lebih kurang dalam 2 gelas. Okey, lepas tu sebelum tidur lagi kita minum lagi air, dan bangun tidur pun kita minum air, dan seterusnya sehingga ke waktu sahur, sehingga cukuplah 8 gelas. Okey, kenapa kita tak boleh terlalu minum air macam kita pulun nak minum air waktu sahur tu? Kerana badan kita tak dapat menyimpan air. Kita bukan takungan air seperti kalau orang selalu cakap seperti unta dia ada takungan air kan. Okey, badan kita tak ada. So that's why lah orang kata kenapa okey, nak cepat-cepat nak azan subuh ni, cepat-cepat minum habiskan air 1 botol. Tak boleh macam tu, tak betul Yang sebetulnya kita perlu agihkan pengambilan air kita bermula daripada buka sebelumnya tu. Minum sikit-sikit dan sehinggalah waktu sahur. Ini kerana kita terlalu minum banyak, badan kita tak boleh simpan pun, dia akan keluar balik. Okey. So kalau kita minum daripada waktu berbuka, so badan kita dapat sel-sel badan kita tu dapat nourish dengan air tu dalam badan kita. So badan kita macam ni lah. Kalau dia dapat signal kalau kalau air tak cukup dalam badan, dia akan simpan dia macam jadi yang panggil berat air tu kan. Dia akan simpan air supaya badan kita that's why kita akan jadi berat air. Orang panggil berat air. Tapi kalau badan kita berlebihan air, badan kita akan dapat signal untuk keluarkan air, buang air daripada badan kita. That's why lah kita perlu ambil pengambilan tu secara sedikit demi sedikit lah, bukan dalam satu masa tu minum terlalu banyak. Okey? Harap menjawab soalan Siapa tadi? Lancer Okey. Okey, tu macam nak cukup air kosong Tapi memang betul okey, lagi satu saya nak cerita sikit. Kalau kita apa kesan jika badan kita dehydrated, badan kita tak cukup air. Okey, badan kita ada banyak komposisi badan. Ada komposisi lemak, ada komposisi otot, okey, dan ada tulang dan sebagainya lah. So bila badan kita tak cukup air, dia juga akan menyebabkan kita punya otot kita, dia punya jisim otot kita akan merosot. Sebab otot kita ni dibentuk daripada protein dan air. Sebab itulah kadang-kadang kalau kita buat analisa, macam kita buat komposisi badan, okey, kita ukur komposisi badan, kadang-kadang di akhir Ramadan tu kita akan tengok peratusan lemak kita pun okey, ada yang turun, tapi peratusan masa kita pun juga akan turun. So kalau boleh kita tak nak turunkan dekat masa tu, kita nak target yang peratusan lemak dalam badan kita yang turun. Berat badan kita yang turun tu adalah lemak, bukan air dan bukan otot. Okey, tadi soalan tentang ada lagi daripada Lancer juga. Untuk pesakit gout, perbagaikan sayur. Okey. Untuk pesakit gout, sebab dia pelbagai, sebab ada individu gout ni tak boleh makan sayur ni. Ada individu yang gout ni tak boleh makan sayur jenis yang ni, macam jenis-jenis yang macam ni. So dia punya tu tak sama, dia secara individu. Okey. So pastikan pesakit ni tahu apa yang dia boleh makan dan tak boleh makan. Kena try and error. Sebab dia bukan alahan. Kalau alahan, memang kalau daripada awal dia tak boleh makan, daripada kecil tak boleh makan benda tu, so sampai ke besar lah dia tak boleh makan benda tu. So tapi kalau intolerance pada sesuatu jenis makanan, so dia boleh elakkan. Kalau dia tak boleh makan tu, contoh dia tak boleh makan sayur tauge, dia boleh gantikan dengan sayur yang dia boleh makan, seperti carrot ataupun
banyak lagi kan, terung dan sebagainya. So tapi cumanya kalau boleh pelbagaikan di sini adalah pelbagaikan mengikut pelbagai jenis warna sayur-sayuran. Okay, kalau dia tak boleh makan sayur kangkung, dia boleh gantikan dengan sayur sawi. Kalau dia tak boleh makan sayur carrot, dia boleh gantikan dengan tomato ataupun yang jenis warna kuning dan warna oren, apa lagi labu. Okay, so macam tu juga dengan sayur-sayuran yang warna-warna lain lah. So kalau tak boleh tu jangan tinggalkan terus, tapi pastikan ada ganti dengan jenis sayur-sayuran lain. Okay. Okay, seterusnya, biasa orang tanya, bulan puasa ni kan, macam mana kita nak kekal aktif dan bertenaga. Kekal bertenaga lah, sebab selalunya pagi-pagi je kita rasa letih kan. Okay, kat sini saya dah kongsikan lah. Sebelum ni kita ada kongsikan di TikTok kita, dan kita ada kongsikan 5S yang kita boleh amalkan untuk kekal bertenaga. Okay, S yang pertama adalah tadi saya sebut sahur. Sahur ni dia sangat penting sebab selain daripada sangat dituntut oleh Islam, sahur ni dapat membekalkan tenaga kita untuk permulaan hari dan sepanjang hari. Kalau skip sahur atau sahur yang terlalu awal, bukan sahur terlalu awal, kalau kita kata kita dah makan dah pukul 12 ke pukul 1, pukul 2 pagi, itu nama dia supper. So pastikan sahur tu kita dilewat-lewatkan sehingga sebelum waktu subuh tu lah. So bila kita lewat-lewatkan dia, so kita dapat tempoh masa waktu puasa tu dia dapat cover lagi the whole day. So pertama sekali jangan skip sahur, jangan tinggalkan sahur. Dan pastikan sahur yang diambil adalah sahur yang berhasiat lah, bukan just simply ambil apa-apa je kan. So kalau boleh yang berhasiat untuk bekalkan tenaga. So tadi S pertama S sahur. Yang kedua adalah seimbang. Okay, sahur dan kedua adalah seimbang. Seimbang ni macam saya cakap tadi, sebab kalau tak cukup minerals ke nutrien yang diperlukan oleh badan, ia juga akan memberi kesan kepada kesihatan kita. Contohnya okey, macam vitamin C dan minerals, zat besi sangat penting dalam pembentukan sel darah merah kita, hemoglobin. So kalau zat besi kita tak cukup daripada tak cukup protein, dan kita akan affect kita punya pengambilan zat besi kita. Dan vitamin C daripada sayur-sayuran dan buah-buahan, dia akan menyebabkan kandungan hemoglobin ataupun darah merah dalam badan kita berkurangan. Bila berkurangan, kalau kita tengok balik, apa fungsi hemoglobin ni? Fungsi hemoglobin ni adalah untuk angkut oksigen ke seluruh badan kita. So kalau oksigen tak cukup dalam badan kita, tak cukup diangkut oleh badan kita, that's why lah badan kita jadi cepat letih, cepat lesu. That's why lah pentingnya seimbang yang saya sebutkan tadi lah. Cukup ke semua nutrien yang diperlukan oleh badan kita. Dan selain tu juga, kalau nak seimbang ni senang je lah, ikut je lah konsep suku-suku separuh. Cukup dengan semua kumpulan makanan yang ada dalam pinggan anda lah. Okey, tu S yang kedua, seimbang. S yang ketiga adalah sederhana. So kalau kita makan berlebihan, biasalah terutamanya waktu berbuka puasa, kita selalunya bila kita makan dalam keadaan terlalu lapar, kita tengah lapar ni, tiba-tiba banyak makanan kat atas meja kita, kita cenderung untuk makan berlebihan sewaktu lapar. So apa yang kita perlu buat, pastikan kita bertenang, relax. Relax Bulan puasa kan ada 30 hari. So kalau kita pergi bazar tu, kita jangan beli terlalu banyak makanan. Jangan beli sampai 10 menu ada atas meja. Kita tak larat pun nak habiskan sebenarnya. So rancang. Kalau hari ni beli, contohlah beli martabak, esok nak beli roti john, esok lagi nak beli apa? Popiah. So pastikan jangan beli terlalu banyak menu dalam satu hari. So agihkan, rancang pengambilan anda selama 30 hari tu. Okay, so and then satu lagi, kalau boleh bila kita nak elakkan makan berlebihan ni, kalau boleh kita ikutlah sunnah. Makan mulakan dengan makan kurma dulu. Kurma ni dia banyak khasiat dia selain banyak mineral, serat dan vitamin, dia juga dapat memberi rasa tenaga segera. Dia memberi tenaga segera kepada kita sebab dia mengandungi glukos, fruktos dalam kurma tu. So bila kita makan kurma, azan ni kita makan kurma, so dia dah dapat paras gula dalam badan kita dah dapat distabilkan.
Okay, minum kurma dan air kosong lah. Ataupun kita makan buah-buah lain pun okey. Dan kalau boleh kita pergi solat dulu. So, bila perut kita berada dalam keadaan dia tengah stabil kan, paras gula dalam darah, so kita pergi solat. Lepas tu baru kita bertenang-tenang, baru makan makanan berat. So, kalau ikut saintifiknya, signal otak kita ni akan memberi rasa kenyang. Signal rasa kenyang tu dalam tempoh 20 minit. So, dah bertempoh makan kurma tadi, pergi solat dan makan berat tu, okay, kita dah akan rasa kenyang dah. So, maksudnya, otak kita, maksudnya dalam tempoh 20 minit tu, otak kita akan bagi signal kenyang. Okay? So, kita bertenang-tenang, makan dengan perlahan-lahan. So, dari situ kita akan dapat kawal lah pengambilan. Bila kita dah kenyang, kita takkan makan terlalu banyak kan? Berbanding kalau kita makan dalam keadaan terlalu lapar tadi. Okay, itu sederhana lah. Jangan overeat. Okay, S yang seterusnya adalah serat. Okay. Bulan puasa ni pun sangat penting serat ni pada kita sebab contoh serat apa? Sayur-sayuran, okey, buah-buahan ataupun biji rim penuh. Biji rim penuh ni contoh yang saya boleh bagi kat sini macam oat lah. Oat, roll oats ni kalau orang biasa tak nak makan pagi, tak nak makan nasi, boleh pilih roll oats campur dengan kekacang sikit, campur dengan biji-bijian, chia seed, tu pun dah jadi campur dengan susu lah, akan jadi complete meal. Okey, ataupun macam kekacang, kuaci semua tu kan. Okey, itu adalah sumber-sumber serat. Serat ni boleh bulan puasa dia dapat memberi rasa kenyang yang lebih lama selain mengelakkan daripada sebelit, dia bagi rasa kenyang yang lebih lama. So jadi tak adalah kita baru pukul 9, baru pukul 10, kita dah rasa lapar, dah rasa letih, dah rasa lesu. So that's adalah fungsi serat yang kita ambil tu lah. Okey, dan S yang kelima, yang seterusnya. S yang kelima adalah secukupnya, air. Pastikan air, macam saya dah terangkan tadi, air sangat penting untuk diambil, agihkan daripada waktu berbuka hingga waktu sahur. 2 gelas waktu berbuka, 2 gelas di antara waktu waktu moreh, waktu tarawih, waktu 2 gelas sebelum waktu tidur, dan 2 gelas lagi waktu bersahur. Sebab tadi kita kata kita nak elakkan dehydrated supaya bila badan kita dehydrated, dia juga akan affect DCM otot kita dan banyak lagi lah kesan-kesan yang dia akan mengganggu lah fungsi sistem dalam badan kita. So 5S yang sangat perlu untuk kita kekal bertenaga di bulan Ramadan. Sahur jangan skip, seimbang, sederhana, serat dan air secukupnya. Okey, kita tengok kepada soalan kita di TikTok. Hafiz Halim ulangkan berkata air nabis untuk sahur. Okey, air nabis ni adalah air yang direndam dengan kurma. Air kurma macam dia tak selalunya dia tak bukan diblend, dia direndam saja. Okey, yang ni pun saya suka. Saya biasa amalkan juga, bagus. Tapi sebab kita itu boleh jadi alternatif kepada air minuman manis sebab kita daripada kurma tu kan. Macam kalau saya lagi suka tambah sikit serat, tambah chia seed. Okey, dia bagi rasa kenyang lagi lah. So kalau sahur tu kita air rendam kurma, kita minum air tu dah at least dia punya manis tu dah ada manis daripada kurma. Dan jangan lupalah makanlah kurma tu sekali. Jangan minum air je kurma tu buang. So kurma tu pun boleh diambil sebab ada seratnya di situ. So bagus juga untuk diambil waktu berbuka puasa lah. Sebab dia sama dia kurma yang direndam. So dia boleh jadi alternatif lah kepada minuman-minuman manis yang lain. Okay? Selain air nabis ni boleh jugalah kalau nak buat jus kan. Kalau nak buat bulan puasa ni, kalau teringin nak minum macam jus temikai. Sedap kan? Jus temikai, jus oren. So boleh buat, tapi kalau boleh makan minum sekali bersama dengan serat-serat tu. Kalau boleh janganlah tapis kan. Tapi kalau tapis pun ambil sekali yang dia punya serat tu, makan sekali lah, minum sekali. Okey, bagi anda yang baru menyertai kami di TikTok Live Nutritionist KKM, saya Nutritionist Safia bersama anda. Kita sedang borak santai tentang pemakanan kita, diet kita di bulan Ramadan. Tadi saya dah ceritakan tentang pengambilan air, pengambilan yang seimbang, suku-suku separuh. Okey, kalau ada lagi soalan-soalan boleh tanya, kita cuba jawab.
Okey. Daripada Nani Aurora, tak selera untuk makan semasa sahur. Bagaimana nak kekal cegah semasa berpuasa? Okey. Biasanya waktu sahur ni ramai tak selera nak makan makanan berat. Okey. Untuk yang tak selera untuk makan makanan berat, boleh cuba try untuk makan makanan yang agak simple. Okey, contoh tak nak makan nasi tadi, saya bagi contoh dia overnight oat tadi Overnight oat, semalam malam sebelum tu ambil roll oats tu, campur dengan chia seed, campur dengan macam buah-buahan macam kismis atau buah-buahan pisang ke apa, dan rendam dengan susu. So boleh makan waktu sahur esoknya. Tapi kalau pagi-pagi tak prefer juga nak makan sejuk, boleh buat roti sandwich. Okay, instead of roti putih, boleh buat roti sandwich. Roti letak sayur, salad ke, timun ke, tomato ke, apa-apalah sayur yang bersesuaian, bayam Brazil ke, apa-apalah pun boleh. Dan letak juga sumber protein, telur ke, ayam panggang, apa lagi. Boleh je, boleh modify dan ikut kreativiti anda. As long as pentinglah sahur selain disunatkan, selain sunnah, selain dapat pahala bangun pagi sahur, untuk kesihatan, untuk tenaga pun sangat penting. So kalau tak larat lagi juga nak makan sandwich, bolehlah pilih apa? Smoothies. Smoothies macam kurma ke, susu ke, yang di blend bersama susu dan oat. So banyak pilihan sebenarnya yang kita boleh ambil lah. So kalau boleh kita elakkanlah yang terlalu macam refine, yang bukan tak boleh ambil, kalau tak mampu nak ambil terlalu banyak, boleh je ambil simple-simple. Cumanya bila tak seimbang ni, dia tak bagi kenyang lah. Dia tak adalah nak kata kekal tenaga sepanjang hari tu, saya tak boleh jamin lah. Tapi sebab dia bergantung pada individu juga kan. Mungkin kalau dia tak makan sahur, tapi dia tak buat aktiviti apa-apa pun, dia duduk je, masih juga tenaga kan. So maksudnya bergantung juga dengan keperluan kalori individu tu, dan bergantung juga fizikal aktiviti yang dilakukan sepanjang hari tu. So kalau dia rasa dia perlukan kalori yang cukup kerana dia aktif sepanjang hari, tu lagi penting untuk ambil sahur yang seimbang lah, yang secukupnya. Tapi kalau dia aktiviti yang tak ada aktiviti yang agresif, yang tak ada terlalu aktif, dia boleh buat pilihan yang lebih simple. Okey, siapa tadi? Neni harap menjawab soalan Noni. Okey, seterusnya Cory tanya tentang kopi. Kopi ni pun agak popular waktu bulan Ramadan. Okey, memang tak nafikan betul kopi dia ada kesan diuretik. Kita kalau boleh elakkan ketika waktu bersahur. Sebab dia bila dia akan buat kita jadi kerap nak kencing. Okay, tapi ada orang cakap tak ada, saya tak pun, saya okey je. Sebab dia memang dia berbeza setiap individu, tapi generalnya memang sifat kopi ni dia adalah diuretik. So dia akan buat kita kerap nak kencing. So that's why dia akan lagi mempercepatkan kita rasa dehydrated, haus. Okay, berbanding kalau bukan bulan puasa, kalau kita minum kopi, bila kita haus, dia punya kebaikannya bila dia buat kita rasa haus dan kita rasa nak minum air banyak, dan kita akan banyak minum air kosong. Tapi di bulan Ramadan, dia buat kita rasa haus dan kita tak boleh minum. That's why nanti badan kita akan buang air dan kita akan jadi dehydrated. Lagi kita akan rasa letih lesu. Tapi sebenarnya saya tahu kebanyakannya orang ambil kopi waktu pagi kononnya nak feel energetic kan, because of stimulant effect yang ada pada kopi tu. Tapi di bulan Ramadan ni dia tak sesuai untuk semua orang. Tapi mungkin kalau ada orang yang sesuai, itu saya tak tahulah kan. Tapi secara general population, kita tak galakkan ambil kopi waktu sahur. Kalau nak ambil kopi, bolehlah ambil waktu selain sahur. Selain sahur tu, tapi kita tak galakkan juga untuk ambil kopi ni di waktu hidangan utama. Sebab hidangan utama pun akan memberi kesan kepada penyerapan nutrien-nutrien, zat-zat yang diperlukan oleh badan kita. So mungkin boleh ambil waktu moreh ke, ikutlah timing you all macam mana. Tapi secara teorinya dekat situlah. Dia because of diuretic effect pada kopi tu. Minuman panas atau ais mana lebih bagus daripada Roslan Cik Ros? Okay, ini sebenarnya lebih kepada preference. Sebab mungkin ada orang waktu buka tu dia cari makanan minuman yang sejuk kan. Kononnya sejuk tu lagi rasa
sedap tekak kan. Tapi ada juga orang pilih untuk air panas. Untuk apa? Untuk kasih panas perut. Okey, itu lebih pada preference masing-masing lah. So bergantung kepada individu. Okay, tapi sebaik-baiknya permulaan tu minumlah air kosong. Air kosong yang air kosong lah. Tak kisahlah sejuk ke panas ke kan. Tapi sebab dia punya dari segi teorinya, apa-apa suhu yang bila kita minum, air panas ke air sejuk ke, dia akan ikut suhu badan kita. Dia akan stabilkan ikut suhu badan kita. So dia tak adalah bila kita minum air panas so dia menggelegak dalam perut tu, tak adalah. Dia bagi kesan panas tu sekejap je. Tapi at last dia akan ikut suhu badan kita lah. So kalau anda prefer yang sejuk, bolehlah minum sejuk. Kalau yang panas, bolehlah pilih yang panas. Cuma ni jangan ikut badan anda lah. Kalau badan anda je dia tak tahan, janganlah buat. Sebab dia tak sama untuk semua orang kan. So boleh try and error ikut badan masing-masing. Okay. Ada lagi soalan? Okay, Nazrul, berapa saranan kurma boleh diambil untuk sekali makan kurma? Okay, kurma banyak khasiat dia. Okay, tak kisahlah. Buah-buahan pun walaupun dia berkhasiat, tapi kita tak boleh makan berlebihan lah. Kita pasti masih perlu mengikut saranan. So kurma ni dia banyak saiz. So biasanya kalau untuk kurma yang saiz yang kecil-kecil tu, kita boleh makan antara 2 ke 3 biji lah sekali makan. Kalau yang besar tu memang 1 biji je lah. Itu kalau ikut saranan pengambilan buah sehari adalah 2 hidangan sehari. Itu sekali makan. So mungkin anda nak makan dengan sepotong tembikai atau sebiji oren atau sebiji jambu. Okay? So boleh combine lah sebab saranan kita adalah 2 hidangan buah sehari. Dan sekurang-kurangnya 3 sajian sayur sehari. Sayur boleh lebihkan. Sayur dia tak ada limit. Sebab sayur dia memang sangat rendah kalori dan kandungan vitamin mineral dia pun sangat banyak lah. Okey. Tadi buah tadi macam kurma tadi dia tanya berapa saranan? Ikut saiz. Kalau yang kecil boleh 2 hingga 3 satu hidangan. Kalau yang besar 1 hidangan 1 ke 2 hidangan. 1 ke 2 biji. 1 ke 2 biji sekali makan. Okey, bagaimana daripada Chris Trisha, bagaimana nak turunkan jisim lemak dan bukan jisim otot dan air? Okey, macam mana nak turunkan lemak? Okey, memang betul bulan puasa ni ramai yang ambil kesempatan kan nak turunkan berat badan kan. Okey, kalau kita tengok terutamanya di minggu pertama ni. Minggu pertama ni kalau anda tengok, kalau anda perasan, kita punya berat cepat dia boleh turun. Okey, sekejap je kita boleh dapat turun berat dengan cepat lah. Tapi itulah, jangan cepat sangat gembira sebab kemungkinan yang turun tu bukan berat lemak tapi berat air dan atau otot. So sebab itulah bila kita dah penghujung Ramadan, bila kita dah makan macam biasa, badan kita kembali kepada berat asal. Naik dan kembali kepada berat asal lah. So apa yang kita perlu buat untuk pastikan yang turun tu ada lemak? Pertama, pastikan kita tahu keperluan kalori harian kita lah. So kalau kita, sebab bulan puasa ni kan waktu makan dia terhad. So kalau boleh bila waktu makan terhad ni sangat membantu kita untuk defisit kalori. So kita terhad untuk makan. So kalau kita betul-betul jaga, memang akan berlaku defisit kalori. Defisit kalori ni maksudnya pengurangan kalori lah. Maksudnya kalau kita pengambilan makanan kita yang diambil tu lebih sedikit daripada yang digunakan. So boleh berlaku penurunan berat badan. Pertama, defisit kalori tadi. Okey, yang kedua, kita perlu utamakan makanan yang tinggi nutrien berbanding makanan yang tinggi kalori. So biasalah bulan Ramadan ni nafsu kan, nak berbuka tu kalau boleh semua benda nak ada atas meja. Tapi kalau kita memang dalam proses nak turunkan berat badan, kita kena tahan lah, kita kena kawal. Pastikan kita tak pilih makanan yang tinggi kalori. Contoh makanan yang tinggi kalori ni apa? Makanan yang berlemak, macam bersantan, bergoreng, berminyak. Memang tak boleh nak nafikan. Memang makanan-makanan ni memang tinggi kalori sebab kandungan lemak, Dan juga makanan yang bergula lah, makanan yang manis. Bulan puasa ni pun kita akan jumpa banyak minuman dan makanan manis. So
pastikan anda semua dapat kawal kalori dan hadkan, bukan tak boleh ambil langsung, hadkan pengambilan makanan yang tinggi kalori ni. Kedua tadi, dan utamakanlah macam menu-menu sihat, masakan sihat macam masakan steam, kukus, rebus, bakar, panggang. Itu semua makanan yang rendah kalori. Dan yang seterusnya, apa dia? Macam ni kita nak nak pastikan yang turun tu adalah peratusan lemak. Yang seterusnya adalah makan ikut sederhana lah. Seimbang ikut suku-suku separuh. Okay? Itu memang dah seimbang, dah sederhana. So follow je konsep suku-suku separuh tu. Dan jangan lupa tadi, air. Pastikan cukup pengambilan air satu hari. Agihkan, bukan minum dalam terlalu banyak dalam satu masa. Waktu sahur tu baru nak pula minum air. Itu salah. Itu yang kita minum pun akan keluar balik. Tapi pastikan agihan tu mengikut secara sedikit demi sedikit lah, daripada berbuka hingga ke sahur berikutnya. Sebab tadi saya dah terang, kalau badan kita dehydrated, bila kalau ada yang pernah buat analisis komposisi badan, dia akan tengok peratusan muscle tu pun akan merosot juga kat otot. Kalau boleh kita nak target yang peratusan lemak tu. Kalau boleh kita target yang lemak tu yang turun, bukan yang muscle dan yang air tu lah kan. So kalau pastikan kita tak dehydrated, sebab otot kita terbentuk daripada protein dan air. So pastikan kita dapat minum air secukupnya, supaya yang kita punya muscle pun dan bukan yang turun berat kita tu bukan daripada otot dan air lah. Dan yang seterusnya adalah senaman. Nak tak nak, memang kalau kita lakukan senaman di bulan Ramadan ni sebelum berbuka, dalam masa 30 minit ke sejam sebelum berbuka tu, ambil masa dalam 20 ke 30 minit untuk lakukan senaman. Sebab dia akan cepat bakar lemak. Sebab kita dah guna glukos sepanjang hari daripada pagi. So towards the end of petang tu, glukos kita dah tak ada. So yang kemungkinan bila kita lakukan exercise tu, dia boleh terus directly burn fat kita. Biasanya kita akan burn kalori dulu kan, yang ada apa yang kita makan. So bila petang tu kita dah tak ada storage glukos tu, dia akan ambil daripada storage glycogen dan lemak lah. That's why pembakaran lemak sangat cepat bila kita buat exercise sebelum berbuka. Okey, dan seterusnya kenalah konsisten, istiqomah. Jangan buat sekejap-sekejap. Kalau kita tak konsisten, tak istiqomah, takkan berjaya lah. So saya cakap, untuk kalau boleh, siapa yang target untuk turunkan berat bulan Ramadan ni, kalau boleh jangan target turunkan berat, tapi target untuk turunkan lemak badan. Sebab kan saya cakap tadi, kadang-kadang kita rasa berat kita turun banyak, rupa-rupanya yang turun tu adalah berat air dan berat otot ke kan. Mungkin lemak tu ada tapi tak sedikit je. Okay? Sebenarnya kita target untuk turun storage lemak yang ada dalam badan kita. Boleh cuba Okey, ada soalan lagi ke? Tadi saya jawab. Okey, pantang Alif Abdullah tentang pemanis tiruan aspartam Okey, pemanis tiruan ni banyaklah, bukan saja aspartam lah. Stevia, lepas tu adalah brand-brand yang pelbagai brand. Cumanya, untuk mereka yang ada penyakit diabetes, dia mungkin menjadi satu alternatif lah. Sebab pemanis tiruan ni tak ada kalori. Bila tak ada kalori, dia tak akan bagi efek pun untuk kenaikan berat badan. Dia tak bagi efek pun untuk kandungan gula dalam badan kita, paras gula dalam badan tak akan efek. Sebab dia tak ada, dia tak ada glukos. Dan dia sangat bagus lah kalau orang yang ada diabetes dan orang yang obesity dan dalam proses nak turunkan berat badan, sebab dia tak ada bagi kalori pun. Tapi kena ingat kalau boleh, sebab pertamanya kita tak tahu lagi apa kesan jangka masa panjang tentang pemanis tiruan ni, sebab masih dalam kajian. Kedua, kalau boleh kita latih diri rasa kita untuk kurang manis. Bukan gantikan dengan gula, tapi kita train diri rasa kita untuk kurang manis. Sebab apa? Sebab contoh kita ada 2 air sirap. Nak berpuasa kita pasal air sirap air sirap yang mengandungi kandungan gula yang sama. Tapi mungkin kalau saya rasa manis je. Mungkin orang sebelah saya rasa tak, biasa je. Padahal kandungan gula dia sama. Kenapa rasa level of manis dia berbeza? Sebab itulah, sebab lidah kita dah dilatih, apa yang kita praktik daripada kita kecil, itulah dia rasa kita level of
sweetness ataupun sama juga masin. That's why lah kita kena latih. Okay, contohlah bila kita latih lidah kita untuk kurang manis tu, bila sampai satu tahap bila kita makan terlalu manis, kita akan tak boleh terima. Kita akan rasa macam sakit kepala ke apa, sakit pening ke sebab terlalu manis. That's why kita punya level of kemanisan tu, kalau boleh kita kurangkan. Okay, bukan ganti dengan pemanis tiruan. Okay. Tapi kalau memang orang tu memang nak juga manis, memang tak boleh hidup sehari kalau tak ada manis, bolehlah cari alternatif manis tiruan tu. Tapi kalau dia boleh, sebaik-baiknya latih untuk kurang manis. Kalau nak ambil gula macam biasa tak ada masalah, sebab gula pun dia akan diproses dalam badan kan. So kalau ambil ikut keperluan badan kita, okay, kalau mengikut saranan tak lebih daripada 5 sudu teh sehari. Termasuklah yang gula susu pekat ke, kuih muih manis ke, termasuk dalam 5 sudu teh sehari tu untuk mencegah penyakit-penyakit lah. Dan obesity. 5 sudu teh sehari. So kalau nak ambil below dan tu lagi bagus lah kan. Menjawab soalan ke? Siapa tadi? Alif Abdullah. Okay, harap menjawab soalan. Untuk Hana Syafiqah, untuk pemakanan untuk orang yang ada penyakit, okay, secara generalnya sama juga macam orang sihat, makan secara seimbang, sederhana dan pelbagai. Kena ada complete meal, hidangan lengkap dan kena kawal porsi semua. Cumanya kalau untuk orang yang ada penyakit ni, dia perlu dapatkan konsultasi dengan doktor ke dietitian di hospital secara individu. Sebab kemungkinan dia ada satu penyakit tapi ada komplikasi juga penyakit-penyakit lain. Okay? Dia ada kecil manis, ada darah tinggi, dan mungkin orang ni ada kecil manis, darah tinggi, buah pinggang. Orang ni ada sakit jantung, kecil manis. So dia punya konsultasi tu perlulah secara individu. Okay? Macam saya cakap tadi, semua lah gula semua tu brand semua tu sebagai pemanis tiruan. Sama juga point macam tadi, sebaik-baiknya kita tak cari pengganti gula, tapi kita train lidah kita untuk dia kurang manis. Okay, meal replacement bila ambil berapa banyak sehari? Okay, meal replacement ni pun banyak jenis yang dia dah ada spesifik kalori dalam bentuk liquid, dalam bentuk bar, dalam bentuk macam-macam bentuk lah meal replacement. Kat pasaran kalau kita pergi macam-macam jenis meal replacement, dalam bentuk serbuk lah, air lah, biskut, bar, macam-macam jenis. Pertamanya, kalau anda boleh teruskan untuk konsisten, tak ada masalah nak ambil, boleh ambil sebab kita dah tahu kalori dia berapa. Contohlah satu paket tu ada 200 kalori. Jadi satu paket ni ada 300 kalori. So kita boleh anggarkan Tapi kalau tak ambil meal replacement pun tak ada masalah. Sebab lagi kita enjoy makan, kita boleh daripada satu hidangan tu lagi berbagai nutrient, lepas tu tekstur makanan, so happiness, macam kita pun tak stress, kita makan macam biasa, cuma kita kontrol porsi, kontrol jenis makanan yang kita ambil. So sama je. Tapi kalau macam nak yang segera, nak meal replacement pun tak ada masalah. Sama juga breakfast, lunch, dinner. Okay, kalau untuk yang general healthy population, lelaki dan perempuan yang sihat dan sedentary yang tak aktif, adalah keperluan kalori dia antara 1,500 hingga 1,800 sehari. So bolehlah anggarkan ikut meal replacement yang anda ambil tu lah. Okay, terima kasih yang anda semua yang bersama-sama kami petang ini di TikTok Live Nutritionist KKM. Okay, ada soalan? Ada. Okay, terima kasih juga yang sertai kami pada petang ini. Bersama-sama saya Nutritionist Safia. So kita dah cerita borak santai tentang apa perkara yang selalu kita berkaitan pemakanan di bulan Ramadan ini. Dan ada juga yang bagi gift terima kasih banyak atas sokongan anda. Okay, adakah bagus untuk tukar nasi ke oat? Soalan daripada Habibati. Dia bukan kata bagus tak bagus. Pertama, kita pelbagaikan lah. Bagus dari segi kita, maksudnya instead of kita nak pelbagaikan hidangan kita, tak adalah nasi setiap hari kita nak tukar mi, nak tukar mihun, nak tukar roti, nak tukar oat. Semua tu dalam kategori yang sama, karbohidrat. Tak ada masalah, boleh. Kalau
kalau itu anda suka. Tapi kalau yang tak suka, tiba-tiba dia tak suka makan oat, tiba-tiba nak ganti dengan oat, tak perlulah macam tu. Sebab kita dalam kumpulan yang sama karbohidrat tu banyak lagi sumber-sumber lain. Okay? Kalau tak suka oat, kita boleh pilih mihun, kita boleh pilih roti. Tapi sebaik-baiknya kita cari yang bijirin penuh. Di bulan Ramadan ni kita galakkan yang berserat lah. Tapi kalau kita makan roti putih pun tak ada masalahnya. Tak semestinya kena ambil juga. Kena ambil juga beras perang, kena ambil juga roti gandum. Kalau kita ambil roti putih, kalau kita ambil nasi putih, pastikan serat kita yang mana? Serat kita daripada sayur-sayuran dan buah-buahan tu ada. Selalunya bila kita makan nasi tu tak cukup sayur-sayuran tu, itulah yang kurang serat kita. Tapi kalau kita makan beras perang pun ada serat juga. So lagi menambahlah kita punya pengambilan serat kita setiap hari lah. Terima kasih pada Nanat dan Muhammad Rizal hadir. Ada soalan lagi director belakang? Okey, rasanya kita tak ada. Okey. So, saya harap semua dapat manfaat lah daripada perkongsian kita pada hari ini. Kalau ada soalan lagi boleh hantar di ruangan komen ke ataupun terus ikuti kita di TikTok. Banyak lagi video-video kita akan kongsikan. Dan video-video sebelum ni pun dah banyak kita kongsikan. Boleh cuba tengok balik. Okay? Dan terus ikuti kami dan sokong kami di TikTok Nutritionist KKM. Rasanya itu sahaja daripada saya. Harapnya semua dapat amalkan makan secara sihat di bulan Ramadan ini untuk pastikan kesihatan kita pada tahap optimum. Dan pada mereka yang turunkan berat badan, semoga berjaya ikut apa yang kita share, tips yang kita share tadi. Dan terima kasih dan terus ikuti kami. Sekian saja daripada saya. Selamat berpuasa. Sekian saja daripada kami, tim. Saya Nutritionist Safia dan tim TikTok Live Nutritionist KKM. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.